contoh? Sebelum ana tadi berapa contoh kita baca? 5. Yang 5 contoh yang Ustaz baca tadi hanya pada surah itu sahaja. Tapi contoh yang ke-6 ni, sekali lagi saya ulang, contoh yang ke-6 ini, kalimah ana, kata ulama, letaknya merata-rata dalam Quran. Paling senang, surah Al-Kafirun ayat 4. Ikut. Wala ana abidun ma'abadtum. Puan-puan, nampak tak kalimah ana? Dan kalimah ana ni letak di tengah ayat ke di hujung ayat? Kalau di tengah, sebaiknya apa? Sebaiknya wasal lah, takkanlah. Ustaz, wala ana, saya nak berhenti kat situ, Ustaz. Kalau puan-puan berhenti kat situ, nak mana lagi ghostan? Puan-puan kena ghostan balik, wala ana. Jadi, kesimpulannya oleh kerana ana ni letak di tengah ayat, ulama' menggalakkan kita sambung bacaan. Jangan berhenti ya. One more. Wala ana abidum ma'abadtum. Okey, dengar. Kenapa perlu ada tanda ni pada kalimah ana? Sebab dia merujuk kepada seseorang, iaitu Nabi SAW. Ini adalah kata-kata yang diperintahkan kepada Nabi SAW untuk dihujahkan kepada orang-orang kafir yang yang menawarkan berbagai-bagai ganjaran kepada Nabi. Sekiranya kamu tinggalkan agama Islam ni, kami akan angkat kamu sebagai pemimpin dan sebagainya. Macam-macam lah ganjaran kepada Nabi. Lalu Allah perintahkan baca ayat ni kepada orang-orang kafir. Wala ana'a, dan aku tidak menyembah abidum ma'abatum, tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tuan-puan, bila sebut dan aku tidak menyembah, aku tu merujuk kepada siapa? Nabi SAW. Rasulullah ramai ke seorang? Seorang. Jadi betul lah ulama kata tanda bulat bujur ni diletakkan untuk merujuk kepada individu, seorang saja. Beza tak dengan tanda bulat kecil? Beza yang pertama. Alhamdulillah. Harap-harap puan-puan nampak lah ya. Bila Ustaz cerita banyak kali ni, mudah-mudahan kita nampak. Ustaz, takkan dalam surah Al-Kafirun aja? Ada. Ingat tak satu lagi contoh Ustaz bagi? Dalam surah Yusuf ayat 90. Apa ayatnya? Qala ana Yusuf. Sebut. Ada salin tak contoh ni dekat whiteboard kan? Ada tak kalimah ana lagi? Ada, tapi ingat ini surah Yusuf, tadi surah Al-Kafirun. Apa makna qala ana Yusuf? Katakanlah aku, saya adalah Yusuf. Bila sebut saya, aku merujuk kepada seorang ke ramai? Seorang. Jadi itulah tujuan tanda ini letak dalam Quran. Setakat ni nampak tak nampak? Mudah-mudahan. Dan saya sentiasa doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali lepas solat, doa saya apa puan? Ya Allah, Engkau berikanlah hidayah, cerahkanlah hati setiap para pelajarku agar memahami apa yang diajar. Amin. Mudah-mudahan. Itu doa Ustaz. Doa para pelajar apa pula? Masing-masing lah puan-puan, minta lah terang hati apa semua. Puan-puan minta kepahaman yang terbaik ketika kita belajar. Ya, insya-Allah. Puan-puan jangan mudah merendah diri ataupun jangan mudah putus asa. Ustaz, saya dah tua Ustaz, tak larat lah Ustaz. Saya dah blank dah. Dah jam dah kepala nak ingat apa-apa. Puan-puan jangan mudah putus asa. Nabi tak ajar kita begitu. Nabi suruh kita belajar usaha dulu. Soal faham tak faham itu soal kedua. Kita serah pada Allah. Yang penting kita ada usaha untuk memahami. Tahniah kepada semua para pelajar yang masih berada dalam kelas Ustaz setakat hari ini. Mudah-mudahan puan tidak syahid awal ataupun tidak berhenti awal ketika belajar. Mari kita teruskan tanda yang keempat. Kameraman kita pun dah ada dah. Alhamdulillah. Tanda yang keempat. Okey, ini Ustaz akan tulis kat whiteboard sebab ini tanda yang baru. Namanya apa tahu? Ikut Ustaz. Tanda mati atau sukun. Mati tu apa? Lah mati tu sukun. Sukun tu apa? Sukun tu matilah perempuan. Allahu Akbar. Samalah pimai-pimai tan. Tu perempuan ya. Puan jangan salah faham. Ustaz, mati tu matilah Ustaz meninggal. Bukan. Mati tu merujuk kepada tanda sukun. Sukun ni dalam bahasa tajwid, dalam bahasa kitanya mati. Persoalannya puan, tanda mati ni biasa tak kita jumpa dalam Quran? Biasa Ustaz. Daripada kecil lagi kita belajar tanda ni kan? Baik puan-puan, tanda yang keempat, tanda mati ataupun disebut sebagai sukun. Puan-puan jangan duk ingat sukun tu buah sukun yang kita makan tu, bukan ya. Sukun tu adalah tanda mati.
Dan tuan-tuan perempuan, cuba cover kat Ustaz. Bagaimana bentuk tanda mati sebenarnya? Huruf C terbalik. Pandai. Maknanya perempuan jangan salah faham. Orang yang tak belajar mungkin dia akan ingat tanda mati tu bulat penuh. Bulat saja macam tu. Tidak. Dia bentuknya macam ni tuan. C terbalik. Gini. Maknanya bentuknya 3/4 bulat. 3/4 bulat. Maknanya tak bulat penuh. Ini tanda sukun atau mati dalam Quran. Jangan salah faham. Jadi bila tuan-tuan nak menyalin nanti, kalau ada latihan tanda mati, tuan-tuan kena buat huruf C terbalik. Boleh? Huruf C kan macam ni, tapi diterbalikkan. Maka itulah tanda sukun atau mati. Persoalannya, bagaimana asal-usul tanda ini? Kata ulama Quran, tanda ini terhasil sebut dari kepala huruf kha tanpa titik. Okey, stop. Sekejap. Perempuan, tanda ini terhasil daripada kepala huruf kha. Kha tanpa titik. Tuan-tuan perempuan tahu tak huruf kha macam mana? Macam ni kan? Kenapa dia ambil huruf kha? Kenapa tak huruf ha pedas ke, huruf jim ke, huruf dal ke? Kenapa? Mari Ustaz jawab. Tuan-tuan perempuan, kenapa dia ambil daripada kepala huruf kha tanpa titik, kepala huruf kha tanpa titik? Sebab bersempena dengan istilah, diambil daripada perkataan satu istilah khali. Khali. Khali ni dalam bahasa Arabnya, khali dalam bahasa kitanya kosong. Dalam bahasa kita apa dia? Kosong. Ini rupanya asal-usul tanda mati. Diambil daripada mana? Kepala huruf kha tanpa titik. Kenapa dia ambil daripada kepala huruf kha tanpa titik? Sebab bersempena dengan istilah khali. Macam mana eja khali? Kha lam ya. Khali. Khali itu dalam bahasa Melayu apa? Kosong. Jadi itulah puncanya tuan-tuan. Selama ni kita tahu ke puncanya begini? Tak tahulah Ustaz, selagi kami tak belajar, tak tahulah kami. Jadi mujur tuan-tuan jumpa dengan Ustaz, dan mujur juga saya belajar satu ketika dulu. Mulanya saya pun tak tahu daripada mana asal-usul, rupa-rupanya daripada kepala huruf kha tanpa titik yang diambil daripada istilah khali yang bermaksud kosong. Okey, teruskan. Tuan-tuan, dan terletak pada huruf-huruf hijaiyah. Maknanya terletak pada hijaiyah, terletak pada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tu apa maknanya? Huruf-huruf Al-Quran lah, huruf alif bata lah tuan-tuan. Huruf hijaiyah. Dan tuan-tuan, apa yang kita nak lakukan pada huruf tersebut? Yang menunjukkan huruf itu mesti yang menunjukkan huruf itu mesti diizharkan. Pernah dengar tak perkataan izhar? Apa makna izhar, Ji? Dijelaskan. Bagus. Atau dijelaskan sebutan mengikut makhraj dan sifat. Tuan-tuan, cuba sebut perkataan makhraj dan sifat. Dah belajar belum? Dengan Ustaz belum belajar secara formal, secara sikit-sikit tu adalah Ustaz sentuh. Tapi formalnya belum. Bila nak kena belajar? Nanti semester depan. Tahap 4 baru belajar detail dengan Ustaz, ya. Tapi secara basicnya kata ulama, makhraj itu adalah, siapa boleh jawab? Makhraj itu adalah, ayalah apa dia? Tempat keluar bunyi huruf. Itu maknanya makhraj. Cuba sebut apa makna makhraj? Tempat keluar bunyi huruf. Itulah makhraj. Manakala sifat tu apa, Ji? Ciri-ciri ataupun tabiat tuan-tuan. Allahu akbar. Ciri atau tabiat. Tuan-tuan tak belajar lagi. Itu sebab tuan-tuan tak boleh jawab. Dan kalau tuan-tuan belajar, dah belajar dengan ustaz atau mana-mana ustaz lain, tuan-tuan boleh jawab soalan nanti. Baik, sekarang ni ustaz nak bagi tahu. Sifat tu apa? Ciri atau tabiat yang ada pada huruf Al-Quran.
Yang ni semua belum belajar. Bila nak belajar nanti tajuk tahap 4 baru kita belajar. Jadi tuan-tuan, maknanya nanti tanda mati ni terletak pada huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni banyak. Huruf hijaiyah ada berapa? 29 huruf. Yang menunjukkan huruf itu mesti diizharkan ataupun dijelaskan mengikut makhraj dan sifat. Apa makna makhraj? Tepat keluar bunyi huruf. Apa dia sifat je? Ciri atau tabiat yang ada pada huruf Al-Quran. Alhamdulillah. Untuk maklumat lanjut, belajarlah makhraj dan juga sifat huruf ni pada semester depan insya-Allah. Okeylah tuan-tuan puan. Puan-puan tahu tak? Tanda sukun ni ada dua keadaannya dalam Quran. Ada dua situasinya. Okey, saya tunjukkan ya. Terdapat, yang ni tak ada dalam nota. Tuan-tuan kena salin sendiri. Terdapat dua keadaan ataupun situasi lah. Atau situasi tanda mati. Okey, yang pertama situasi satu ataupun keadaan satu adalah kata ulama tanda sukun ataupun tanda mati nampak pada tulisan. Perasan tak dalam Quran tanda mati ni ada dua jenis. Satu nampak, satu tak nampak matinya pada tulisan. Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan ni. Situasi satu, tanda mati nampak pada tulisan. Contohnya macam mana? Contohnya, tak apalah biar Ustaz tu bagi contoh. Contoh perkataan ini tuan. Ni, tiap hari duk baca ni. An'amta. Sebut. Nampak tak nun mati, mim mati? Nampak? Tanda mati nampak kan? Ini situasi yang pertama. Yang ni selalu kita jumpa dalam Quran. Maka apa yang patut dibuat pada huruf itu? Baik, jawapannya apa yang patut dibuat? Kita kena izharkan atau jelaskan sebutan huruf itu. Itulah jawapannya. Maknanya kalau kita nampak mati pada mana-mana huruf hijaiyah, maka automatik huruf itu perlu diizharkan. Tetapi kena ingat, ini situasi satu. Ada lagi situasi yang kedua. Apa dia? Situasi dua, iaitu apabila tanda sukun ataupun tanda mati tidak nampak pada tulisan. Ada tak dalam Quran macam ni? Okey, contoh? Ada, pandai jawab ada tadi contoh? Tak apalah, biar Ustaz bagi contoh. Contohnya, kalau tuan-tuan tengok pada huruf mat. Contoh yang berlaku pada huruf mat. Tuan-tuan kenal tak huruf mat? Huruf mat ada berapa? Apa dia? Alif, waw, ya. Puan-puan tahu tak huruf mat mesti bertanda mati? Betul tak? Tapi matinya tidak nampak pada tulisan. Contoh, qalu, sebut. Nampak tak huruf mat kat situ? Dekat qalu, apakah huruf matnya? Apalah waw pula? Alif. Alif. Satu lagi? Waw. Tuan-tuan, bukankah alif dengan waw tu bertanda mati? Tapi matinya tidak nampak. Jadi kata ulama, situasi yang kedua adalah apabila kamu tanda mati itu tidak nampak pada tulisan yang berlaku pada huruf mat. Seperti inilah. Dan puan-puan takkan nampak tanda mati pada tulisan. Tapi hakikatnya dia ada tanda mati. Jadi rupa-rupanya, untuk situasi yang kedua, kalau tanda mati itu tak nampak pada huruf mat, maka dia merujuk kepada hukum bacaan mat pada kalimah yang kita baca. Contohnya, qalu. Baca panjang ke pendek? Apa makna mat? Panjang. Dekat mana panjangnya? Qa dengan lu. Mat apa kat situ? Mat asli. Pandai. Ada banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang kita boleh rujuk, ya, ataupun kita boleh bagi kat situ. Banyak contoh-contoh lain lagi, ya. Contohnya perkataan yang lain pula. Qila, sebut. Puan-puan ada tak huruf mat kat situ?
Kat mana? Dekat ya ni. Dan huruf mat mesti bertanda mati. Tapi matinya tidak nampak pada tulisan. Jadi beza tak dengan yang di atas? Jadi kalau perempuan dapat fikir sama-sama, rupa-rupanya situasi satu ni, tanda matinya nampak biasanya merujuk kepada huruf yang bukan mat. Tapi kalau situasi yang kedua ni, tanda mati tak nampaknya biasa berlaku pada huruf mat. Apa makna mat tuan? Bacaan panjang. Okey tuan-tuan, tak perlu kita belajar detail lagi tentang mat. Puan dah belajar masa tajwid tahap yang kedua semua sesudah dengan ustaz. Baik tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, setakat ni faham tak tanda mati ni ada dua jentik, ada dua keadaannya dalam Quran. Satu nampak, satu tak nampak. Kalau nampak kita izharkan, tapi kalau tak nampak biasanya merujuk kepada huruf mat. Jadi tuan-tuan nanti dalam ujian, dalam latihan mungkin akan ustaz minta contoh. Bagi contoh tanda mati yang nampak pada Quran. Maka tuan-tuan tak payah cari jauh-jauh, tuan-tuan pergi carilah kalimah seperti an-na'amta, yang mana nun nampak mati, mim nampak mati. Biasanya dalam Quran nun dengan mim nampak mati banyak ke sikit? Banyak dalam Quran tuan-tuan. Sekali lagi kita baca Quran, mungkin kita akan jumpa ya. Okey tuan-tuan dan puan, mari kita tengok contoh yang lain. Tengok dalam buku tajuk ustaz. Wa id qulna dakhulu. Soalan saya, sebutkan huruf yang nampak mati. Huruf yang nampak mati. Dal lagi, lam lagi, dal. Dah cukup. Itu aja huruf yang nampak mati. Sebutkan huruf yang tak nampak mati. Alif dengan waw. Pandai. Beza tak? Beza tak huruf nampak mati dengan tak nampak mati? Beza. Kalau huruf yang nampak mati, maka itu bukan huruf mat. Tapi kalau huruf yang tak nampak mati, maka dia adalah huruf mat. Kalau huruf nampak mati, dia bukan huruf mat. Tapi kalau huruf yang tak nampak mati, itu adalah huruf mat. Okey, sambung. Ayat yang seterusnya. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khair. Sayu je bacaan tuan-tuan macam tak berapa cukup oksigen tuan-tuan ya. Sekali lagi dengan ustaz baca puan. Macam manalah malaikat nak mencatat amalan kita ni tuan-tuan puan ya. Mari sekali lagi kita baca. Pastikan suara tuan-tuan maintain sama di awal dengan di akhir. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khair. Okey, ghostan balik. Aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Puan-puan, cuba keluarkan huruf yang nampak mati. Kha lagi, nun lagi, waw lagi, hamzah. Na'ti tu hamzah puan-puan. Lagi, bi khairin huruf ya, pandai lagi, nun lagi, waw lagi. So, pandai cukuplah puan-puan. Maka semua huruf itu mesti diizharkan sebutannya mengikut makhraj dan sifat. Ini yang Ustaz khabar tadi. Tapi rupa-rupanya dalam ayat tadi ada huruf yang bertanda mati tapi matinya tak nampak pada huruf tersebut. Huruf apakah ia? Pertama sudah tentu huruf alif. Lagi sebenarnya huruf nun. Nampak tak? Nansakh. Maknanya ada juga huruf nun yang tak nampak mati. Puan-puan ingat tak apa nama hukum bacaan nansakh? Macam tak ingat aja. Itu namanya hukum ikhfa ataupun hukumnya adalah ghunnah. Dengung. Puan-puan dengung tak baca tadi? Puan-puan pandai ikut ustaz dengung, tapi tak perasan pula istilah dengung tu. Istilah dengung dalam tajwid adalah ghunnah, ataupun kalau nak sebut hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Nampak tak dekat nansakh? Nun mati jumpa dengan sin, hukumnya apa puan? Ikhfa hakiki. Okey, tak apalah.
Cuba sebutkan lagi huruf-huruf lain yang tak nampak mati pada dia. Alif, nampak tak min ayatin? Biasanya dia melibatkan huruf mat lagi. Nun, nun ni bukan huruf mat, ini melibatkan hukum dengung pada bacaan, ya. Okey, satu lagi. Alif. Lagi minha. Minha tu huruf apa yang tak nampak mati? Alif. Lagi satu au mithliha, huruf apa yang tak nampak mati? Alif juga. Jadi kesimpulannya dalam Quran nanti, biasanya kalau huruf tak nampak mati tu melibatkan huruf mat, sama ada alif, waw ataupun ya, ya. Tapi kalau huruf tu nampak mati, biasanya dia bukan huruf mat. Jadi kalau bukan huruf mat, huruf tu kena buat apa? Izharkan bacaan. Apa makna izhar? Jelaskan bacaan mengikut makhraj dan sifat. Cukuplah setakat itu tanda mati dan sukun. Ustaz nanti dalam latihan Ustaz nak minta apa dengan kami Ustaz? Saya hanya nak minta pada tuan-tuan cari contoh kalimah atau ayat yang nampak mati pada huruf hijaiyah. Jadi kalau nampak mati senang ke susah nak cari? Tapi kena ingat, bila tuan-tuan menyalin, pastikan tanda mati bentuknya macam mana? Huruf C terbalik. Huruf C terbalik. Bukannya C yang betul-betul C itu bukan. C terbalik. Boleh tuan-tuan perempuan? Jadi nanti bila buat latihan ataupun dalam exam, perempuan kena hati-hati tahu. Sebab mata ustaz akan sentiasa menumpukan bentuk tanda mati yang tuan-tuan tulis pada jawapan. Kalau salah, ustaz bubuh telinga kat situ. Maknanya tak betul jawapan tuan-tuan perempuan. Ya? Dan namanya belajar tanda bacaan. Tuan-tuan kena betul lah bentuk tanda bacaan tersebut. Ya, jangan silap. Okey, satu lagi last sebelum kita baca Quran. Tanda yang berikutnya sudah tentu merujuk kepada tanda yang kelima. Tanda huruf mim kecil. Sebut. Okey, ni tanda yang kelima ya. Tanda mati tadi dah settle lah. Ni tanda yang kelima, tanda huruf mim kecil. Mim kecil. Okey. Puan-puan, rupa-rupanya tanda ni terbahagi kepada dua. Kita bagi kepada dua. Yang pertama, iaitu merujuk kepada mim kecil menegak. Ni. Yang pertama, ini namanya huruf mim kecil menegak. Cuba sebut huruf mim kecil menegak. Bentuknya macam mana? Macam ni. Kecil tapi dia menegak. Boleh? Puan-puan boleh lukis macam ni ya. Ikut macam seperti mana yang Ustaz tunjuk ya. Baik puan-puan, biasa tak jumpa huruf ni dalam Quran. Tapi masalahnya dia isyarat kepada apa? Nak tahu jawapan sila baca dalam buku nota Ustaz. Tanda ini terdapat. Makna tanda ni apa? Tanda tu lah. Huruf mim kecil menegak tadi terdapat pada hukum iklab sahaja. Sebut. Okey, saya tulis kat sini ya. Terdapat pada hukum iklab sahaja. Maknanya hukum lain ada ke? Tak ada, melainkan iklab sahaja. Dan tuan-puan tahu tak apa tujuan tanda ni ada pada iklab? Jawapan tu ada kat situ untuk menggantikan tanda mati pada nun dan baris yang kedua pada tanwin. Untuk menggantikan tanda mati pada nun dan baris kedua pada tanwin. Puan-puan, tahu tak hukum iklab ini bentuk asalnya macam mana nun dengan mim dia? Asal bentuk iklab adalah begini. Nunnya begini, tanwinnya begini. Ni. Ini asal bentuknya. Tetapi oleh kerana hukum ni namanya iklab, apa makna iklab je? Tukar ataupun ganti. Bolehlah tu. Alhamdulillah. Maka asalnya nun ni ada mati je. Tetapi ulama telah tukarkan kepada huruf mim kecil. Asalnya tanwin ada baris dua kan? Ulama telah tukarkan salah satunya dengan huruf mim kecil menegak. Jadi nanti bila jadi hukum iklab, ulama telah menukarkan nunnya kepada begini. Asalnya macam ni je.
Tapi oleh kerana hukumnya iklab, maka ditukarkan tanda mati kepada tanda mim kecil menegak. Kemudian tanwinnya macam mana pula? Tanwinnya sudah jadi begini je. Ni. Nampak tak? Setiapnya mesti ada mim kecil menegak. Jadi kita nak sebut apa yang di hujung tu? Nak sebut apa? Ini apa? Nun mati. Yang ni apa? Ini tanwin. Supalah dengan ni juga. Supa. Cuma huruf ini wujud pada hukum iklab saja sebagai ganti kepada tanda mati dan salah satu baris pada tanwin. Jadi nanti dalam Quran, tuan-tuan nampak yang sebelah kiri ke yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan. Tapi kena ingat, hukum iklab berlaku apabila nun mati atau tanwin jumpa dengan apa? Jumpa dengan huruf ba. Baru jadi iklab tuan-puan ya. Okey, persoalannya contohnya macam mana? Contoh ni. Contoh tanda mim kecil ni dalam Quran. Okey, saya dapat dalam beberapa surah, antaranya di sini, kalau perempuan sebelum tengok contoh dalam buku tajuk Ustaz ni, antaranya saya nampak ni, dekat surah Al-Baqarah ayat 27. Surah Al-Baqarah ayat 27. Iaitu perkataannya apa tahu? Min ba'di. Min ba'di. Tuan-puan, ingat tak macam mana nak baca iklab? Macam mana? Nak dengar ke tidak? Dengar. Okey, ikut Ustaz. Min ba'di. Puan-puan nak buka bibir ataupun renggangkan bibir sedikit, boleh. Nak tutup bibir pun boleh. Asalkan dengung bacaannya. Min ba'di. Apakah tanda bacaan di situ? Apalah iklab pula. Apa tanda bacaannya di situ? Jawablah, huruf mim kecil menegak. Huruf mim kecil. Puan-puan tak balik rumah lagi, puan-puan dah lupa tanda bacaannya. Tu Ustaz dah tulis tu, huruf mim kecil menegak. Itu dia jawapannya. Maknanya nanti kalau keluar dalam periksa atau pelatihan, Ustaz tulis kalimah ni kan. Dan puan-puan, Ustaz tanya, apa nama tanda bacaannya? Mim kecil menegak. Tapi boleh juga jawab tanda mati, tanda sukun, sebab ada tanda sukun ada kat sini kan. Tapi kalau tuan-tuan jawab mim kecil menegak, itu lebih tepat. Okey, seterusnya, bagaimana dengan tanwin? Tanwin ada tahu dalam Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 10. Ini dia. Surah Al-Baqarah ayat 10. Iaitu perkataan alimum bi. Alimum bima. Ni. Cuba ikut Ustaz. Alimu bima. Di atas ni nun mati, di bawah ni tanwin. Tapi tanda bacaannya mim kecil menegak, ada tak kat situ dua-duanya? Ada. Jadi itulah jawapan kita. Kalau orang tanya apakah nama tanda bacaan, jawabnya mim kecil menegak. Dalam braket, senyap pula. Dalam braket iklab. Dalam braket apa puan? Hukum iklab. Mujurlah Ustaz jawab soalan kami. Allahu Akbar. Tak apalah perempuan. Sama-sama lah kita kongsi ilmu ya tuan-tuan. Kerana saya lupa juga. Tapi tuan-tuan nanti kalau nak jawab dalam periksa, kalau Ustaz keluarkan soalan macam ni kan, apa nama tanda bacaan, puan-puan kena jawab huruf mim kecil menegak. Dalam braket iklab. Baru jelas jawapan kita ya. Sebab apa? Tak ada hukum lain dalam dunia yang guna tanda ini melainkan iklab. Okey, satu lagi contoh yang terakhir. Saya tunjukkan tanwin. Tanwin tadi, tanwin juga. Ini pun tanwin juga. Surah Al-Baqarah ayat 18. Surah Al-Baqarah ayat 18. Iaitu summum bukmun. Summum bukmun. Ini dia. Nampak tak ada tanda ni? Mim kecil menegak. Ikut Ustaz baca. Summum bukmun. Ada orang yang tak reti baca ni tuan-tuan. Okey, tak apa. Kita ajar orang yang tak reti baca. Dengar. Dengar. Mim sabdu, dengar. Summum bukmun.
Tengok surah Al-Baqarah ayat 18. Ada. Jadi kalau Ustaz tanya apa jawapan kita, apa nama tanda bacaan kat situ? Mim kecil menegak dalam braket iklab. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan, susah ke senang nak faham yang ni? Maknanya Ustaz pada hari ni tuan-tuan kena niatkan begini. Ustaz, kalau saya jumpa mim kecil menegak, confirm hukumnya iklab. Dan hukum iklab kena baca dengung ke tidak? Kena baca dengung. Berapa lama? 2 harakat bacaannya. Dan tuan-tuan, mari kita tengok contoh yang lain dalam buku tajuk Ustaz. Min ba'dihi wa antum zalimun. Kalau Ustaz tanya, apakah nama tanda bacaan pada mim ba'dihi? Mim kecil menegak dalam braket. Ingat, jawab begitu. Mim kecil menegak dalam braket iklab. Ya, okey, satu lagi. Wala bikrun awanu baina dhalik. Apakah tanda bacaan pada kalimah awanum baina? Mim kecil menegak. Dan tuan-tuan jangan jawab selain tuan-tuan. Kadang-kadang ada pelajar salah jawab. Dia kata apa tahu? Tanwin. Dia kata tanwin. Bila pula masa tanwin Ustaz ngajar kat situ? Situ namanya mim kecil menegak. Dalam braket iklab. Alhamdulillah. Jadi nantikan kalau dalam latihan tuan-tuan kena cari contoh ayat yang ada tanda mim kecil menegak ni, puan-puan boleh cari tak? Boleh. Dalam Quran banyak, terutamanya surah yang panjang. Tapi Ustaz nak ingatkan ni, dalam surah Fatihah ada tak tanda ini? Ada ke tak ada? Tak ada. Jangan dok cari, buang masa je perempuan ya. Habis tu Ustaz kami nak cari kat mana? Surah yang panjang macam surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa dan seumpamanya. Maka banyaklah tanda ini dalam Quran seperti mana contoh yang Ustaz tunjuk di whiteboard tadi. Alhamdulillah. Okey, minggu depan tak apa. Minggu depan saya sambung tanda yang berikutnya ataupun 5.2 di bawah tajuk mim kecil berbaring pula. Ini mim kecil berbaring. Tadi menegak, ini berbaring. Jadi puan-puan minggu depan kita sambung yang ini. Boleh? Kita sambung yang ini ya. Jadi puan-puan hari ini secara tidak langsung puan-puan sudah mempelajari tanda yang keempat dan sebahagian daripada tanda yang kelima iaitu huruf mim kecil menegak. Apakah nama tanda yang keempat tadi? Apalah mim kecil menegak? Tanda sukun atau mati. Apakah nama tanda 5.1 tadi? Mim kecil menegak. Dan insya-Allah minggu depan saya sambung dengan 5.2 iaitu huruf mim kecil berbaring pula. Yang ni merujuk kepada wakaf dalam Quran yang mana puan-puan dah belajar dengan ustaz satu ketika dulu. Dan minggu depan tolong hadir sebab saya nak ajar satu tanda yang sangat penting yang kebanyakan para pelajar kadang-kadang keliru dengan apa yang diajar. Mungkin first time belajar dengan ustaz kan. Minggu depan juga kalau boleh saya nak masuk tanda yang keenam. Namanya tanda tanwin. Tanda apa puan? Tanda tanwin. Jadi tolong hadir pada minggu hadapan supaya puan-puan dapat memahami apakah istilah yang digunakan pada tanda tanwin. Okey, mari kita baca Quran. Hari ini Quran jilid berapa? Jilid 2 lah sampailah khatamnya Quran kita ni. Puan-puan still menggunakan jilid 2. Dan puan-puan ingat tak kelas ini dah tak baca lagi dah surah Yasin. Jilid yang ke-8 dah habis dah tamat dah ceritanya. Dan ustaz pun dah cerita dah terjemahan ayat pada surah Yasin. Jadi hari ini kita baca surah apa? An-Nisa. Surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 15. Okey, mari sama-sama kita baca surah An-Nisa ayat 15 dan kita perhatikan ada tak tanda sukun dan juga tanda mim kecil menegak dalam bacaan kita. Insya-Allah mungkin ada. Ya, mungkin banyak terutamanya tanda ni sukun ataupun mati. Huruf ayat 15 ya, surah An-Nisa. Okey, ready? Wallati ya'tinal fahishata. Betul? Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum. Okey, perhatikan kalimah ini, ikut al-fahishata. Sebutkan tanda bacaan yang dah kita belajar. Apalak sukun, mula-mula sekali hamzah wasal. Kesian dia, Papa lupa kat hamzah wasal. Bukankah hamzah wasal tu ada? Lepas tu dah lupa pula dah. Tanda sukun dah yang baru kita belajar tadi. Tanda sukun dah cukup. Tanda-tanda lain tak belajar lagi, jangan sebut. Ataupun jangan dijawab. Jadi puan-puan jawab, ada berapa tanda bacaan tadi yang kita dah belajar? 2 tanda, bersambung, wasal ataupun tanda sukun. Ada 2. Okey, bagus. Sambung. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Okey, tengok kembali perkataan au yaj'ala. Sebut. Apalah tanda bacaan di situ? Sudah tentu sukun lah perempuan, tanda mati dekat mana? Waw dengan jim. Dah itulah jawapannya. Tanda lain jangan jawab sebab tak belajar lagi. Jadi perempuan, jawab mana yang kita dah belajar, yang mana kita mudah faham saja. Sambung. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا. Tengok perkataan walladha, walladhani. Apa tanda bacaan yang kita dah belajar? Tanda wasal ataupun hamzah wasal. Itu je. Yang lain nak jawab ke? Ustaz, saya nak jawab. Tanda sabdu. Bila masa Ustaz ngajar tanda sabdu? Saya tak ngajar lagi tanda sabdu puan ya. Jadi tanda bacaan yang Ustaz tak ajar, jangan jawab. Kalau jawab juga walaupun betul tanda sabdu, tak ada markah sebab Ustaz tak ajar. Sambung. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. Puan, nampak tak fa'a'ridu? Sebut. Tanda bacaan. Tanda sukun, lagi satu. Bulat. Bulat kecil lah perempuan, bulat kecil. Bukan bulat bujur. Bulat bujur hanya pada surah tertentu aja. Jadi yang ni namanya tanda bulat kecil. Ataupun kalau nak jawab, alif ziyadah pun okey. Jadi tuan-tuan ada berapa jawapan? 2. Okey, sambung. Inna Allaha kana tawwaban rahima. Nampak tak tawwaban rahima? Dekat situ ada tanwin kan? Nampak? Ini namanya tanda minggu depan. Minggu depan Ustaz nak tunjukkan di bawah tajuk tanwin. Rupa-rupanya kan perempuan, tanwin ni kata ulama dia ada gelaran. Ada yang disebut sebagai tanwin idgham, ada yang disebut dengan tanwin ikhfa, ada pula disebut dengan tanwin ghannah, dan ada juga istilah disebut sebagai tanwin izhar. Jadi perempuan, perkataan ikhfa, izhar, idgham, ghannah, perempuan dah belajar belum istilah tu? Dah masa tajuk tahap 1 dulu. Tapi kali ini
Saya nak tumpukan kepada tanwin. Jadi jangan tak datang minggu depan, penting Ustaz terangkan tentang gelaran bagi tanwin, ya. Okey, sambung. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Arab-Arab cukuplah nafas. Bijahalah, berhenti kat situ, ya. Okey, puan-puan boleh ghostan balik. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Apa perasan tak dekat qarib ada huruf yang bertanda mati tapi matinya tak nampak? Huruf apa tu? Kemungkinan soalan ni tak keluar dalam periksa sebab ustaz nak bagi kelonggaran pada tuan-tuan dan perempuan. Kesian perempuan nak kena fikir huruf yang tak nampak mati pula. Jadi biasanya dalam periksa ustaz hanya tanya huruf yang nampak mati saja. Contohnya perkataan di atas, ya'maluna, sebut apakah tanda yang kita jumpa? Tanda sukun yang berada pada huruf Ain. Biasanya Ustaz tanya yang nampak je lah, ya. Yang tak nampak Ustaz tak tanya dalam periksa. Kesian perempuan nak mikir lama-lama, ya. Okey, tak apa. Teruskan. Itu namanya diskaun dalam menjawab soalan Ustaz. Maka itulah kelonggarannya, ya. Sambung. Fa'ulaika yatubullahu alaihim. Apakah tanda bacaan pada fa'ulaika yang kita dah belajar? Bulat kecil betul, ataupun Haji nak jawab waw ziyadah pun betul, boleh juga. Tapi yang tak boleh, kalau puan-puan jawab, Ustaz, fa'ulaika tanda mati, tanda sukun, salah. Sebab dekat u tu, dekat waw tu bukan tanda sukun, itu tanda bulat kecil, ataupun dalam istilah tajwidnya as-sifril, tak ingat dah, as-sifril mustadir. As-sifril mustadir. Kalau tak ingat jawab bahasa Melayu je. Tanda bulat kecil. Habis cerita. Wa kana Allahu aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Kalau saya ambil kalimah tu betul, apa tanda bacaan yang kita dah belajar? Tanda sukun dan hamzah wasal. Kadang-kadang kita ingat satu sukun, ingat tak ingat pula hamzah wasal. Ingat hamzah wasal, tak ingat pula sukun. Jadi mata puan-puan kena seiring sejalan dengan ingatan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan, ya. Baik, tanda-tanda lain yang tak belajar jangan jawab dulu, ya. Saya akan tumpukan tanda yang kita dah belajar dulu. Okey, ghostan balik. Qala inni tubtul ana waladzina yamutuna wa hum kuffar. Ulaika a'tadna
وأعتدنا لهم عذابا أليما. Pada ulaika, apakah tanda bacaan yang dah kita belajar? Tanda bulat kecil ataupun wazada. Jadi kalau puan-puan perhatikan, antara tanda bulat kecil dengan tanda bulat bujur, yang mana kerap kita jumpa? Bulat kecil. Pandai. Bulat bujur sekali-sekala je. Itu sebab masa saya belajar dulu, saya nak jawab periksa, saya kena hafal 6 tempat dalam Quran tanda bulat bujur. Macam puan-puan tak payah hafal lah, puan-puan kesian, nanti puan-puan stres pula. Puan-puan boleh rujuk pada buku tajuk ustaz. Senang. Kalau ustaz minta satu contoh, kopi je daripada buku tu. Boleh? InsyaAllah. Tapi nak ni cerita, nak jadikan cerita ni, tanda bulat bujur dengan tanda bulat kecil yang mana banyak? Bulat kecil lagi banyak daripada bujur, ya. Okey, teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن Berhati-hati bila berhenti pada nun sabdu. Kata ulama, bila jumpa nun sabdu, ketika wasal kena dengung, ketika wakaf pun kena dengung juga. Jadi puan-puan perasan tak kita dengung pada nun sabdu tadi? Bila wakaf macam mana? Ataitumuhun. Tu wakaf. Kalau wasal? Ataitumuhunna. Sama je puan-puan. Maknanya dengungnya tetap ada pada bacaan ketika wasal atau wakaf. Hukum bacaannya apa dulu? Wajibul ghana. Kena bagi clue juga. Wajibul ghana. Tak apalah ustaz. Puan-puan, janji kita faham. Rupanya inilah ceritanya wajibul ghana yang kami belajar dulu. Baik, ghostan balik. لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا Stop. Illa kalau berhenti hanya sekadar 2 second, 2 harakat aja. Jangan buat 4-5. Kecuali kalau kita sambung baru baca 4-5 harakat. Okey, mari kita sambung. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. صدق الله العظيم. Tuan-puan, kita kena belajar sebanyak 13 tanda bacaan. Kita setakat hari ni baru belajar berapa?
5. 13 tolak 5 baki berapa? Saya dah tak ingat dah pula. 8 lagi. Allahu Akbar. Tak apa. Sabarlah kita tuan perempuan ya. Jadi ada 8 lagi tanda bacaan tau. Dan kemungkinan besar pada masa-masa akan datang ataupun tanda-tanda bacaan yang akan datang, Ustaz nak bagi nota sampingan sebagai rujukan kepada tuan-tuan. Terutamanya berkenaan dengan bacaan Mun'iwat yang tak lengkap, yang tak ada dalam nota ni secara lengkap, Ustaz bagi nota lain nanti ya. InsyaAllah. Jangan tak datang dalam kelas kita dalam bulan ini dan bulan depan sebab kita nak cuba habiskan bab tanda bacaan. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan di hari dia waktu yang sama. Siapa yang tak hantar buku, tolong hantar buku dulu, Ustaz tanda. Nanti minggu depan baru ada latihan yang baru ya. Mari sama-sama kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.